wabarakatuh. Saya Ahmad Nuruddin Syam bin Mawana dan mewakili ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Muhammad Bismi Lutfi iaitu panel 1, Ahmad Azizuddin Yahya bagi panel 2, Hafizuddin Rosman bagi panel 3 dan juga Muhammad Ikhwan bagi panel yang keempat. Okey, ini ialah kos tentang GKV 3183 iaitu apresiasi dan kritikan seni. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Sir Muhammad Faiz kerana memberi kami peluang untuk membicarakan tentang terapi seni. Okey, apa yang dimaksudkan tentang terapi seni ialah profesion perkhidmatan kemanusiaan yang mempergunakan media seni, imej, proses kreativiti seni dan tindak balas klien ataupun pesakit untuk menghasilkan produk sebagai mencerminkan perkembangan individu, kebolehan, personaliti, minat, kerisauan dan juga pertelingkahan. Okey, tentang terapi seni ni, dia telah wujud pada zaman dahulu kali lagi. Contohnya dengan pada zaman Mesir, bila di mana menggunakan simbolik yang estetik menghiasi keranda masyarakat Mesir yang wujud pada zaman Roman dan corak-corak dekor yang diguna pakai pada baju-baju besi pahlawan gladiator sebagai perlindungan. Okey. Terapi seni ini juga boleh dibahagikan terhadap beberapa perkara seperti aktiviti dan tema, terapi dalam seni, foto, muzik, terapi dan simbolisme dan dari segi seni terapi. Okey. Oleh itu, saya ingin ajukan kepada panel 1, pada pandangan Bismi Lutfi, apakah aktiviti dan tema yang sesuai dipilih untuk dikategorikan seni itu sebagai terapi? Boleh anda jelaskan? Okey, terima kasih kepada moderator Ahmad Nuruddin. Okey, saya akan terangkan serba sedikit tentang aktiviti dan tema seni sebagai terapi. Di mana aktiviti seni terapi ini, saya akan menceritakan tentang beberapa aktiviti, antaranya adalah membuat lukisan, sama ada lukisan bebas ataupun bertemakan sesuatu tajuk, membuat catatan. Selain itu, membuat collage, membuat montaj, membuat cetakan, membuat lukisan gosokan, di mana membuat lukisan gosokan selalunya orang akan menggunakan crayon, membuat resis, di mana kaedah ini adalah menggunakan cat air dengan lilin, membuat gurisan, membuat percikan, membuat aktiviti mozaik, di mana mengambil serpihan kaca, kayu, batu marmar untuk dijadikan sebagai karya seni. Selain itu, membuat stencilin menggunakan acuan kertas untuk membentuk corak. Okey, antara aktiviti-aktiviti yang saya ambil ini adalah selalunya aktiviti ini akan berjalan di kawasan-kawasan sekolah di mana dilakukan aktiviti ini kepada murid sekolah untuk mereka menterapikan diri diorang untuk sebagai melepaskan stres dengan membuat aktiviti-aktiviti terapi ini. Okey, seterusnya tema yang boleh dipilih sebagai seni terapi adalah lakaran bebas, lakaran objek, lakaran yang bertemakan sesuatu tajuk. Antara tajuk yang saya ambil adalah apa yang terjadi, tajuk yang bertemakan tentang kenangan yang tidak dilupakan, tema lakaran bertemakan cinta hati saya, lepas tu lakaran bertemakan harapan kehidupan. Ni adalah sumber yang saya ambil daripada tema aktiviti seni yang dilakukan di sebuah penjara di Malaysia, di mana terapi yang bertemakan ini dilakukan oleh banduan-banduan yang berada dalam penjara tersebut. Tema ini dibuat oleh 3 ahli panel, di mana ahli panel tu merupakan ahli psikologi yang membuat terapi seni. Okey, saya boleh seterusnya. Saya rasa itu sahaja dari segi aktiviti dan tema dia. Okey,
Bismi Lutfi, boleh berikan sedikit kesimpulan tentang aktiviti seni terapi ini? Apa yang kita boleh simpulkan tentang daripada apa yang anda telah bicarakan tadi? Okey, terima kasih kepada moderator. Okey, dari segi kesimpulan untuk aktiviti seni terapi ini, saya boleh simpulkan di mana statement ini saya ambil daripada Friedman dan Sanders pada tahun 1997, di mana beliau telah mengatakan bahawa kebanyakan orang dari pelbagai peringkat umur mempunyai kebolehan untuk meluahkan perasaan mereka melalui permainan dan seni. Mereka juga mempunyai kebolehan untuk keluar dari aktiviti ini untuk mencerminkan diri mereka dan untuk mencipta idea yang baru untuk menuju kepada kebaikan. Di mana memang telah terbukti bahawa aktiviti-aktiviti sebegini sangat memberi kesan kepada individu yang bermasalah untuk dijadikan sebagai satu terapi bagi mengurangkan tekanan kepada diri mereka. Selain itu, kesimpulannya banyak aktiviti yang dapat dijalankan untuk terapi seni, bukan sahaja seni menggambar, ada juga seni membuat sorak dan rekaan. Selain itu, membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraf tradisional merupakan salah satu aktiviti seni terapi juga. Ini adalah bukan statement yang saya buat, tapi statement ini telah dibuat oleh ahli psikologi iaitu yang bernama Rubin yang dikeluarkan pada tahun 1978. Okay, saya rasa itu sahaja daripada saya tentang aktiviti dan tema seni sebagai terapi. Okey, terima kasih untuk penjelasan anda. Bagi panel yang kedua, iaitu Amal, anda mengatakan tentang terapi dalam seni foto. Okey, bolehkah Amar bagi pandangan apa yang menyebabkan anda mengatakan foto itu boleh dijadikan sebagai seni terapi? Okay, terima kasih kepada Din. Selamat petang. Yang kita tahu ni, kita ni sebagai terapi dalam konteks terapi, mungkin ramai yang masih tak sedar terapi sifat terapi. Terapi yang kita faham maksud yang cakap tadi, perubatan kepada mental psikologis. Kita berasa lebih tenang, relax, keadaan tu. Jadi fotografi ni dia boleh jadi terapi. Seperti yang dalam slide. Ini dari perspektif saya. Gambar ini saya sendiri atas tower cuaca yang agak mendung. Cuaca yang mendung ni itu adalah faktor yang agak penting lah untuk setting gambar. Kala yang situ jauhan, lembut dipandang, kan hijau tu ada kesan psikologi kat lah kan. Kita lihat gambar yang kedua ni pun sama juga. Dia hijau-hijauan, dia mempunyai kesan terapi lah pada saya sebagai fotografer. Saya sendiri bila melihat gambar ni dengan air tu kan, saya dapat rasa keadaan saya ambil gambar tu. Saya dapat rasa air, rasa dia. Tengok balik gambar ni, saya akan dapat rasa balik kesan dia. Yang pertama tadi itu, dua gambar yang pertama tadi itu adalah terapi dari segi hasil gambar. Jadi gambar yang ketiga ni, tukar gambar yang ketiga. Inilah proses mengambil gambar itu sendiri kan terapi. Maksudnya dia bukanlah penting kepada hasil gambar itu, tapi proses itu sendiri yang membuatkan fotografi itu terapi. Foto yang saya ambil di Kedah tak silap saya, kereta. Bila tengok gambar ni saya rasa agak ni tenang dan balik keadaan ni. Jadi gambar yang seterusnya
gambar yang kawan saya, dia tak ada background dalam art. Tapi bila saya tanya dia, apa bagikan satu contoh gambar, berikan kesan terapi pada dia. Dan dia bagi ni, saya tak ada bagi hint langsung. Terapi itu gambar dia sendiri yang bagi gambar ni. Secara kebetulannya dia agak sama lah dengan gambar saya, pasal air, warna kicauan. Okay. Terusnya adalah bukanlah bermakna gambar tu ada sifat estetik. Dia bergantung pada lah gambar dia tu ada kesan terapi tak pada dia. Kita sendiri yang menentukan perkara tu. Mungkin gambar yang kita ambil tu kesan terapi kepada orang lain. Tapi di orang ambil tu yang dia bukan rasa terapi, kesan terapi. Kalau ada yang share artwork foto dia orang kan tentang terapi, orang ambil gambar yang pelik-pelik tapi dia tak faham kan, kata gambar tu kan terapi. Tu kalau kita dapat rasa yang seperti dia rasa, tu baguslah. Artwork dia tu orang. Tapi poin dia dekat sini, terapi dalam fotografi ni kita buat untuk diri kita. Kalau ada lain itu lebih bagus. Bagi saya nampak ramai kawan-kawan saya suka buat fotografi. Orang mungkin tak sedar yang buat tu tapi buat tu tak rasa. Orang rasa macam stres kan. Wah, macam lah gambar yang orang. Ramai yang shoot landscape. Ada juga yang shoot macam Nurudin ni, shoot dia pelik karat ke kudat ke. Dia tak tahu kenapa, tapi dia rasa benda tu menentukan lah pada dia. Itulah dapat saya tentang terapi. Jadi, apakah yang boleh anda simpulkan tentang, bahasa dengan mudah, apa yang anda boleh simpulkan tentang perkara tersebut? Yang tentang gambar itu sebenarnya boleh dikatakan terapi tanpa kita sedar. Kadang kita ambil tu, bila kita tengok sesuatu benda tu, kita rasa macam, okey, ini menyenangkan. Apa yang boleh anda jelaskan dengan bahasa yang mudah? Macam apa itu? Saya rasa fotografi ni kalau bagi sesiapa lah yang dia buat fotografi tu, dia rasa suka, rasa kerja stres dia tenang, itulah dia. Tak kisah sama ada hasil gambar itu yang mempunyai sifat terapi ataupun proses dalam gambar itu terapi. Itu adalah Okey, terima kasih kepada Ahmad Azizuddin bagi penjelasan tentang foto sebagai salah satu untuk seni terapi punya. Okey, berbalik kepada Hafizuddin, yang anda seni terapi ialah di antaranya ialah muzik, betul kan? Okey. Ya saya. Apa yang pendapat anda lah, apa tentang muzik ni boleh dikatakan sebagai terapi untuk bagi diri anda? Boleh jelaskan tak tentang muzik itu sendiri? Okey. Muzik dan terapi. Sekejap saya buka slide sekejap. Macam mana Okey. Seni ni kita kenal dia luas. Okey. Dalam seni kita jumpa macam-macam cabang. Salah satunya adalah muzik. Okey, dalam muzik ni saya telah merujuk kepada Journal of Al-Tamadun yang ditulis pada 2019. So, jurnal ni baru lagi. Yang boleh dikira ditulis oleh mahasiswa daripada UKM. Ceritanya adalah berkenaan Hospital Mimas Ratan Al-Mansuri yang sekarang dinamakan sebagai Qalawun Mosque, iaitu masjid. Hospital ni mempunyai madrasah. Dia untuk berkongsi tentang pendidikan
dan menghasilkan satu terapi. Kisahnya adalah apabila pada satu malam tu, pemuzik akan dibayar secara tetap untuk memainkan peralatan muzik, iaitu al-ud. Al-ud ni adalah satu alat muzik yang seperti sape, yang kalau bahasa untuk al-ud ni adalah kecapi. Dan tujuan bagi pemuzik ni untuk mainkan muzik ni pada pesakit dekat Hospital Bima Seratan Al-Mansuri ni adalah untuk menguatkan semangat pesakit. Kemudian World Music Federation Therapy WMFT telah mengakui penggunaan animal music secara profesional sebagai bidang perubatan, pendidikan dan kehidupan seharian. Misalnya macam kita mengalami stres, tekanan jiwa, susah nak tidur malam, kadang ada setengah orang menjadi sesuatu kepayahan lah untuk diorang tidur. Jadi muzik ni adalah salah satu cara, solution untuk kita tenang pada waktu tidur. Okey. Jadi muzik ni istilah dia adalah gubahan bunyi yang menghasilkan bentuk indah dan menyenangkan. Terbahagi 3 bahagian, iaitu instrumen, suara manusia dan bunyi alam. Ketiga-tiga elemen ni kalau digabung boleh menjadikan satu terapi untuk kita manusia ni sebagai pendengar dalam healkan sesuatu, kira keruhkan keadaan. Kalau dalam stres, okey. Menurut yang merupakan sebahagian daripada ahli akademi Muslim, berpandangan muzik sebagai terapi mengikut ritual Islam mempunyai pertalian dengan unsur musikal, iaitu seperti tasbih, taranum, lawangan azan, zikir. Bunyi-bunyi sebegini apabila didengar akan menimbulkan satu ketenangan, ketenteraman jiwa. Sebagai contohnya, ada yang pada saya tengok di YouTube di sebuah gereja, iaitu ada seorang imam ni azan di gereja dan orang-orang di gereja tu senyap. Itu menghasilkan satu unsur terapi melalui laungan azan, sebagai contohnya lah. Dan balik kepada Hospital Bima Seratan ni, Hospital Bima Seratan ni dia menjalankan terapi kepada pesakit insomnia, pesakit melankolia yang jiwanya sedikit gusar, dan seperti kecelaruan dalam jiwa diorang sentiasa ada. So dengan adanya hospital ni menjadi salah satu contoh untuk menjadikan muzik itu sebagai terapi. Dan kelebihan untuk muzik ni pula, dia boleh membantu perkembangan kedua belah otak kanak-kanak, bawa keadaan positif, jaga kemurungan dan kecemasan. Itulah yang saya dapat terangkan untuk muzik sebagai terapi. Saya ingin bertanya lagi satu soalan kepada Hafiz. Apakah jenis-jenis muzik dan juga cadangan anda apabila anda mengatakan muzik ini juga boleh dikatakan sebagai terapi? Contohnya bila anda memasukkan bila seseorang itu yang tidurnya payah, bila dia mendengar muzik, dia tenang dan dia slowly dapat tidur. Okey. Boleh Hafiz jelaskan jenis-jenis muzik dan juga cadangan tersebut? Dan kita boleh menggunakan binaural beats, iaitu terapi gelombang otak. Gelombang otak ni dalam otak kita mempunyai 4 gelombang, iaitu alpha, beta, theta dan delta. Semua gelombang ini mempunyai karakteristik yang tersendiri, iaitu alpha relax, beta fokus harian, theta pula relaksi dalaman dan meditasi. Delta adalah untuk tidur. Gelombang ni yang untuk binaural beats kita menggunakan gelombang theta, iaitu refleksi dalaman dan meditasi.
Untuk yang macam mempunyai masalah tidur, kita boleh gunakan binaural beats. Bunyi anjing tu. Okay, kita boleh gunakan binaural beats sebagai salah satu solution untuk kita atasi masalah tu. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih kepada panel 3 iaitu Hafizuddin. Seterusnya kita pergi ke panel 4 iaitu Ikhwan. Tentang anda ialah simbolism dalam terapi seni. Boleh anda jelaskan secara lebih detail tentang simbolism untuk terapi seni? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ahmad Nuruddin sebagai host dalam video kali ini. Simbolism dalam terapi seni kan. Okey, sebelum tu saya akan terangkan sedikit pasal terapi seni berkaitan dengan simbolism. Okey, terapi seni ialah satu kepakaran kesihatan mental yang menggunakan proses kreatif untuk memperbaiki fizikal, mental dan emosi individu bagi semua golongan usia. Tak kira tua ataupun muda. Terapi ini juga berdasarkan kepada proses kreatif yang terlibat dalam artistic self-expression yang membantu klien. Klien ni pesakit lah kan, menyelesaikan masalah dan konflik, kemahiran pembangunan interpersonal, mengawal tingkah laku, mengurangkan tekanan dan kesedaran diri. Terapi seni ini juga boleh dikendalikan secara kaunseling, sama ada kaunseling kumpulan ataupun kaunseling individu. Tujuan penghasilan karya seni memberi peluang kepada klien mencipta ruang yang membolehkannya meluahkan perasaan yang terkandung dalam diri klien atau pesakit tersebut. Jadi penghasilan karya ni pesakit dapat meluahkan apa yang diorang rasa, yang terkandung dalam diri diorang lah. Terapi seni ini juga tidak mengutamakan aspek keindahan atau estetika visual. Ini mungkin kerana klien bukan pelukis atau mahir dengan segala aspek formalistik dalam bidang seni. Ciptaan karya seni klien tidak ada betul ataupun salah. Seni adalah satu alat komunikasi, ujian diri dan penyembuhan. Okey, saya pergi ke skop simbolism pula kan. Okey, kita balik ke skop simbolism. Simbol yang klien paparkan secara visual mempunyai makna tertentu, mewakili, memperlihat dan mendasari psyche. Ketika ini dipetik daripada Wilson pada tahun 2001. Dalam terapi seni, simbol berperanan sebagai representasi. Representasi ini maksud ia merupakan keadaan ataupun situasi yang dialami oleh klien. Aduh, ada ekor pula. Hello. Ya, hello. Ada. Hello. Ya, hello. Dia ada dengar. Ni kau pula. Tadi aku sambung aku sambung dekat ni Dan. Beralih ke skop simbolism lah. Ya.
Okey, kita beralih ke skop simbolism pula. Simbol yang klien paparkan secara visual mempunyai makna tertentu, mewakili, memperlihat dan mendasari psyche. Petikan ini dipetik daripada Wilson pada tahun 2001. Dalam terapi seni, simbol berperanan sebagai representasi. Representasi ini bermaksud keadaan ataupun situasi yang dialami oleh klien. Okey, dalam simbol berperanan sebagai representasi objek yang tercetus tanpa kehadiran rangsangan luaran, kesan daripada interaksi klien dengan persekitaran fizikal dan sosial yang begitu luas. Okey, seterusnya, simbol dalam ciptaan karya seni klien terhasil daripada kesan daripada pengalaman perseptual. Perseptual ni pula adalah bermaksud apa ataupun informasi yang dilihat atau direkodkan melalui panca indera klien. Okey. Simbol dalam ciptaan karya seni klien terhasil daripada kesan pengalaman perseptual yang mengikuti kefungsian mental dan kesan daripada proses pemikiran. Ia menjadi penghubung penting antara dunia realiti dan tingkah laku, pemikiran dan fantasi yang bertindak sebagai gerak balas. Seterusnya, simbol adalah representasi mental di bawah kesedaran dikenali sebagai reality psychic. Ni dipetik daripada Malchiodi pada tahun 1998. Representasi mental menerusi simbol meliputi representasi kendiri, imej tubuh, skema ingatan, objek dalaman dan dunia representasi klien yang begitu luas. Okey. Okey, soalan terakhir untuk Ikhwan. Apakah yang dititik beratkan dalam terapi seni? Boleh anda beritahu kami ataupun viewers sekalian nanti? Okey. Apa yang dititik beratkan kan? Okey, terdapat beberapa perkara yang dititik beratkan oleh kaunselor ataupun terapis dalam terapi seni. Okey, antaranya ialah memerhati apa yang kelihatan ganjil pada simbol yang dihasilkan oleh klien tersebut. Seterusnya, memerhatikan rintangan atau halangan yang dilukis seperti blok atau objek yang menunjukkan halangan. Okey, seterusnya memerhati apa yang terdapat pada tengah-tengah lukisan. Objek yang dilukis pada tengah menunjukkan masalah utamanya. Ini adalah hasil daripada pembacaan dan rujukan daripada jurnal-jurnal yang saya kaji lah. Kesimpulannya, banyak aktiviti yang dapat dijalankan untuk terapi seni seperti yang telah dinyatakan oleh setiap ahli panel tersebut dari segi aktiviti dan tema iaitu membuat lukisan, dari segi fotografi, dari segi juga muzik dan juga simbolism yang banyak membantu pesakit ataupun klien yang menghidap mungkin trauma ataupun sesuatu perkara yang membangkangkan dan mereka boleh meluahkan segala perasaan mereka tersebut dalam terhadap perkara yang telah dinyatakan tadi.